Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam kelas Pendidikan Islam Tingkatan 4, kelas virtual Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4. InsyaAllah kali ini Ustazah akan membincangkan tajuk di bidang fiqah, pelajaran 15, tajuk akikah. Sebelum ni kita telah membincangkan tajuk mengenai ibadat korban. Ya, jadi pada hari ini Ustazah akan membincangkan tajuk baru iaitu bahagian akikah. Okey, jadi sebelum tu kita kalau boleh semua pelajar diminta sediakan buku teks untuk sama-sama kita ikuti kelas. Baik, dalam tajuk akikah ini antara isi penting yang perlu kita beri fokus ialah pertama maksud akikah, yang kedua hukum akikah, yang ketiga dalil akikah, yang keempat binatang yang disyariatkan untuk dibuat akikah, yang kelima syarat sah akikah, yang keenam tempoh masa pelaksanaan akikah, yang ketujuh cara pembahagian daging akikah, dan yang ke-8 ialah hikmah akikah. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud akikah ya. Maksud akikah tu ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am sempena kelahiran bayi. Okey, baik, sebelum ni Ustazah dah pun terangkan apa yang dimaksudkan dengan binatang al-an'am ya. Binatang ternakan al-an'am di dalam kelas tajuk kurban ya. Jadi Ustazah tak nak terangkan maksud al-an'am lagi, tapi Ustazah nak fokus kepada akikah ni dilakukan sempena kelahiran bayi. Maksudnya dilakukan akikah kerana rasa bersyukur di atas kurniaan zuriat yang telah Allah beri, dan kita lakukan akikah dengan tujuan tersebut ya. Okey, itu maksud akikah. Seterusnya kita pergi kepada hukum akikah. Dia sama macam ibadat kurban juga, terbagi kepada dua, iaitu pertama sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut ke atas ibu bapa ya, ke atas parents tu. Bukan ke atas kanak-kanak tu. Sebab kanak-kanak tu bayi, dia tak tahu apa lagi. Jadi ke atas ibu bapa tu. Sunat muakkad ke atas ibu bapa tu. Dan wajib ke atas ibu bapa jika dia bernazar. Baby tu tak boleh nak bernazar lagi. Dia baby, dia tak tahu apa lagi. Kan? Jadi hukum ni biasanya ke atas ibu bapa. Jadi ada dua hukum di situ. Seterusnya kita pergi kepada dalil akikah. Ya. Dalil akikah, saya bacakan maksudnya, iaitu kamu boleh rujuk buku teks ya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ketujuh disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi ni dinyatakan bahawa setiap anak tergadai akikahnya. Maksud apa tu tergadai akikahnya? Maksud tergadai akikah itu ialah murtahin tu ya. Anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya jika tidak dilakukan akikah kepadanya. Pada hari kiamat nanti ya. Pada hari kiamat nanti anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Itu yang dikatakan tergadai ya. Itu maksud hadis daripada riwayat At-Tirmizi. Dan pada hari tersebut juga, pada hari ketujuh tu adalah afdal kan. Diberi nama yang baik-baik, dicukur rambutnya. Nanti Ustazah akan terangkan bagaimana ya. Okey, seterusnya binatang akikah ataupun yang boleh dibuat akikah, dia sama macam binatang yang boleh dibuat korban. Iaitu lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, unta, ya, sama je ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada syarat sah akikah ya. Syarat sah akikah yang pertama ialah berniat akikah ya, ketika menyembelih binatang tu. Ketika menyembelih binatang hendaklah berniat untuk mengerjakan akikah buat anak tersebut ya. Masa pelaksanaan ya. Masa pelaksanaan ialah setelah bayi dilahirkan. Masa yang paling afdal pada hari ketujuh ya, sehinggalah balik ya, sehingga kanak-kanak itu balik. Okey. Baik, bagi binatang pula ya, bagi binatang yang hendak dijadikan akikah itu sama je syarat sahnya
seperti korban, iaitu mesti cukup umur. Cukup umur ni bukan binatang terbalik. Ya, cukup umur ni ada umur-umur tertentu untuk dijadikan akikah. Contoh unta 5 tahun ke atas kan. Lembu, kerbau sama ya, 2 tahun ke atas. Kambing 2 tahun ke atas. Biri-biri 1 tahun macam yang saya terangkan sebelum ni lah ya. Ataupun yang bersalin gigi hadapan kan. Biasanya kalau umur 6 bulan kambing itu dia akan bersalin gigi hadapan ya. Dia gugur dan diganti gigi baru ya. Macam kita budak-budak baby dia kanak-kanak ganti gigi susu kan. Okey. Baik. Seterusnya syarat sah akikah ialah sifat binatang al-an'am tu. Sama juga seperti korban, iaitu bebas daripada penyakit dan kecacatan ya. Contoh yang saya pernah terang sebelum ni ialah cacat yang teruk pada satu matanya. Sama ada buta ataupun terpotong ke kan, ataupun apa-apa kecacatan lah pada matanya, berpenyakit yang teruk, tempang, kurus yang melampau ya. Samalah seperti yang terdapat syarat sah dalam ibadat korban. Baik. Ustazah nak fokus kepada spektrum ilmu ya. Mengenai bilangan berapa ekor binatang yang boleh dijadikan jadikan akikah. Jadi untuk akikah ni sebenarnya memadai menyembelih seekor kambing saja. Ya, tetapi sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki, bagi keluarga yang mampu lah, bagi ibu bapa yang mampu. Afdal 2 ekor kambing bagi anak lelaki. Tapi kalau dia tak mampu 2 ekor, dah memadai seekor pun tak apa, boleh. Ya, jangan kata tak boleh pula kan, daripada dia tak buat langsung. Dan seekor bagi anak perempuan. Itu adalah kadar untuk binatang untuk dijadikan akikah. Baik, next ialah perkara sunat akikah, iaitu berdoa semasa hendak menyembelih ya. Disunatkan berdoa semasa hendak menyembelih. Baik, apa doanya? Okey, doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqatu. Sebut nama anak tu. Kan, wa ilaika aqiqatun, nama sebut nama anak tu. Sebab tu kena kena berikan nama yang baik-baik kan. Maksudnya dengan nama Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah. Sebut nama anak tu atau baby tu. Okey. Baik, seterusnya ialah perkara sunat yang kedua, sunat akikah yang kedua, iaitu menyembelih ketika matahari sedang naik, iaitu pada waktu duha ya. Seperti mana yang saya dah terangkan dalam tajuk korban, sama je ya. Ketika matahari sedang naik disunatkan ya. Okey. Baik, yang ketiga ialah dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi tersebut. Hari ke-7 ya. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong dagingnya. Masa potong-potong daging, tulang tu tak dipatahkan kecuali mengikut sendi, dekat bahagian sendi lah, sebab nanti senang nak masak kan. Takkan seekor tu kita nak masuk dalam periuk, nak masak macam mana kan. Kalau panggang okey kan. Lepas panggang, ambil isi dan ruas-ruas tu kita potong untuk jadikan sup dan sebagainya. Okey. Baik, settle. Yang keempat ialah mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Nak ikut flow dia, lepas melih, cukur rambut bayi. Kemudian beri nama yang baik kepada bayi tu. Cuma sekarang ni masa sembelih dengan masa bercukur, setengah orang tidak dibuat serentak kerana masa, mungkin disebabkan kekangan masa. Ibu bapa yang bekerja tak dapat nak, sebab akikah dibuat kenduri akikah hari lain, masa bercukur hari lain. Mungkin pada hari ke-7 kelahiran anak dia dah bercukur rambut kan, tapi kenduri akikah ataupun akikah dia belum buat penyembelihan. Mungkin tak cukup
wang kan, belum cukup wang ataupun tak ada kesempatan masa, it's okay, tak apa, boleh ya. Tetapi yang di sini adalah sunat ya, sunat. Selepas sembelih cukur rambut, beri nama, itu sunat. Kalau tak nak pun, tak ikut ni pun tak apa ya. Cuma tambah sekarang ada diusahakan oleh NGO tertentu, iaitu melakukan akikah di Kemboja ya, iaitu kita menyediakan wang, memberi wang jumlah yang tertentu, dan akikah tersebut dijalankan di Kemboja. Kita hanya menyatakan niat dan pihak wakil akan melaksanakan akikah di Kemboja. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Baik, perkara sunat yang keenam ialah bersedekah emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Maksudnya macam ni, lepas kita mencukur rambut bayi tu, maka ditimbang berat rambut tersebut, berapa gram. Kalau berat banyak mungkin berapa gram kan, 0.0 berapa gram kan. Dan 0.0 gram tu dikalikan dengan emas masa. Emas masa contohnya 1 gram RM200 katakan. So 0.0 gram berapa yang dapat rambut tu ditimbang, dikalikan dengan masa-masa tu, dapatlah jumlah. Contoh kalau RM20 ke kan, RM18 ke RM25 ke. Jadi duit itu, wang itu disedekahkan kepada fakir miskin ya. Kalau ada nak sedekah emas terus pun okey, atau perak, tapi mustahil lah zaman sekarang kan. Jadi sedekahkan wang itu. Baik, bagaimana dengan tempoh pelaksanaan? Okey, tempoh pelaksanaan terbahagi kepada 2 hukum. Pertama hukum yang sunat, dan satu lagi hukum sunat muakkad. Kita tengok yang sunat ya, sunat biasalah sunat. Sunat setelah sempurna kelahiran bayi tersebut ya, sehinggalah bayi itu baligh. Ini pendapat umum lah ya, sehingga bayi itu balik. Sunat muakkad pula ialah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Maknanya sunat dituntut pada hari ke-7 kelahiran bayi ya. Itu yang dinyatakan perbezaan antara sunat dengan sunat muakkad. Sunat ni dia umum lah sempurna kelahiran bayi tu sehingga jangka masa dia lahir je dia sampailah dia balik. Itu sunat. Yang muakkadnya, sunat muakkad yang dituntut ialah pada hari ke-7. Okey? Baik. Seterusnya, cara pembahagian daging akikah. Okey. Ada 3 cara pembahagian. Yang pertama, dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Masakan yang manis ni maksudnya dicampur dengan gula lah, bagi rasa manis-manis sikit kan, tak kisahlah masak apa jenis masakan pun, sama ada kurma ke ataupun masak dendeng kan, masak rendang ke, masak sweet sour ke, apa asalkan dia manis-manis kan. Kemudian yang keduanya, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin sebab kita nak menyambut kegembiraan itu bersama-sama ya, supaya mereka juga turut bergembira ya. Baik, masakan itu sesuai dimakan juga oleh orang yang berakikah, yang melakukan akikah. Baik, saya nak fokus tentang masakan yang manis tadi tu. Manis janganlah sampai manis sangat kan, sebab ialah dalam keadaan menjaga kesihatan kan, memadai rasa manis-manis sikit ya. Kemudian dibuat, kalau biasanya kita buat kenduri ya, buat kenduri akikah, panggil jiran-jiran yang terdekat kan. Kalau tak nak buat kenduri pun, dia letak kat surau. Kenduri lah, dia bawa ke surau ataupun panggil kawan-kawan tu. Dalam masa PKP zaman musim COVID-19 ni, di packing dia buat pack dan disedekahkan kepada jiran tetangga ataupun fakir miskin. Okey, akhir sekali kita dah sampai kepada hikmah akikah. Okey, yang pertama, seperti mana yang awal tadi saya beritahu, iaitu akikah ni ialah menzahirkan kesyukuran kepada Allah
atas kurniaan cahaya mata. Jadi kita nak menzahirkan rasa bersyukurnya kita dikurniakan zuriat, sebab tak semua orang apabila berkahwin dikurniakan zuriat, kan? Jadi bila dapat zuriat, maka sebagai tanda bersyukur kita melaksanakan akikah dan kita kongsi rezeki lah bersama dengan orang ramai, kan? Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tak timbul prasangka. Kadang-kadang mulut orang ni macam-macam, kan? Tiba-tiba ada anak, kan? Senyap, pegang senyap, tiba-tiba ada anak. Ramai pula tu, kan? Bila ni ada anak, kan? Anak siapa ni? Jadi untuk hilangkan prasangka-prasangka yang tak betul tu, maka eloklah dibuat kenduri akikah, ya. Okey. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil kepada anak tersebut. Ya, didik anak tu dengan sifat pemurah daripada kecil lagi. Ya, Ustazah nak kait sikit dengan masakan manis tu. Kenapa mesti manis, kan? Tak boleh ke buat macam biasa, kan? Sebenarnya bukanlah dia sunat masak manis ni juga satu didikan kepada anak tu supaya dia membesar dengan perkara yang sweet-sweet, yang baik-baik, yang manis-manis. Cakap pun benda yang manis-manis, yang baik-baik. Tak cakap benda yang kalau orang utara dia cakap lok-lak, kan? Tak cakap yang kesat-kesat, kan? Cakap yang baik-baik. Itu satu didikan sebenarnya. Islam mengajar umat dia membuat perkara yang sweet-sweet, yang baik-baik. Sweet di sini bukan bermakna sweet yang tak halal, sweet yang baik-baik lah. Macam contoh akikah ni, bercakap yang baik-baik, yang manis-manis, yang sedap didengar, yang tak menyakitkan hati, ya. Jadi saya rasa kita untuk akhirnya kita rujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Maksudnya, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan bahawa ibu bapa yang ingin menamakan anak-anak mereka, pilihlah nama-nama yang baik. Dan kerana Allah mencintai nama yang dimulai dengan nama Abdullah ataupun Abdurrahman. Jadi sekian dulu saya rasa kelas kita pada kali ini. InsyaAllah akan bersiaran pada tajuk yang lain di hari lain. Dan saya ucapkan selamat belajar. Tak kira walau di mana saja anda berada, tak kira pada mana bila-bila masa, dan sampai kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.